Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk penyelidikan kami yang bertajuk Pembangunan Bahan Gamifikasi Matematik bagi Topik Nombor Kompleks di Politeknik. Dan nama pembentang adalah saya Aziz binti Ali dan juga sahabat saya Azrina Muhammad Sabiri. Dan kami adalah daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, Batu Pahat. Okey, kajian ini dibuat kerana betapa pentingnya matematik dalam bidang pendidikan di Malaysia, terutama dalam bidang kejuruteraan, di mana menurut Zakaria 2013, ilmu matematik adalah ilmu yang mempunyai cabang yang luas di mana ia dapat melatih minda untuk berfikir secara kreatif dan sistematik untuk menyelesaikan pelbagai masalah, dan ia turut disokong oleh GERD yang mengatakan salah satu topik yang penting bagi bidang kejuruteraan dalam bidang matematik ialah nombor kompleks, yang mana nombor kompleks perlu dan amat penting difahami oleh pelajar kerana topik ini banyak berkaitan dan berhubung dengan subjek-subjek dalam bidang kejuruteraan. Namun begitu, menurut Chavez, kebanyakan pelajar menghadapi masalah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi topik nombor kompleks ini kerana kebanyakan pelajar sukar untuk menyelesaikan soalan, masalah operasi, dan pelajar juga sukar untuk melukis serta untuk memplotkan nombor kompleks ke dalam raja argan. Okey, Sabri menyatakan faktor kenapa pelajar sukar untuk melukis raja argan dalam topik nombor kompleks kerana mereka tidak dapat membayangkan secara visual apa yang perlu mereka lakarkan dalam gambaran tersebut. Dan Hoyo Dalam juga mengatakan kebanyakan pelajar keliru dengan topik perwakilan algebra nombor kompleks dan juga perwakilan geometri yang melibatkan nombor kompleks. Oleh sebab itu, Abdul Rahman menyatakan antara faktor kenapa pelajar lemah dalam subjek matematik utama nombor kompleks disebabkan oleh kaedah tradisional yang lagi mengamalkan teknik chalk and talk di mana pelajar adalah lebih bersifat pasif berbanding aktif dan kaedah pengajaran adalah bersifat satu hala saja. Dan ini menyebabkan menurut Colini pelajar agak kurang bermotivasi dan mereka akan cepat merasa bosan di dalam kelas. Oleh itu, Rosli menyatakan tenaga pengajar, pensyarah ataupun guru perlulah menggunakan ataupun mempelbagaikan kaedah pendekatan pengajaran yang lebih bersifat kreatif, inovatif dan meningkatkan kefahaman pelajar dan juga menjadikan pelajar aktif di dalam kelas. Okey, Sulaiman juga dalam kajiannya turut menyokong yang di mana menurut beliau penyampaian proses PDP yang bersifat tradisional akan menyebabkan pelajar berasa mengantuk dan suasana pembelajaran menjadi hambar dan suram dan menyebabkan mereka kurang bermotivasi dan juga mereka tidak berminat di dalam topik-topik yang agak sukar, contohnya topik nombor kompleks ini. Dan Forozi juga mengatakan pelajar agak sukar untuk memahami pembelajaran atau kursus kuantitatif seperti matematik salah satunya yang menggunakan teknik pendekatan tradisional kerana kursus-kursus ini memerlukan pelajar memberikan tahap fokus, tahap penumpuan dan tahap konsentrasi yang amat tinggi agar mereka dapat memahami kandungan pembelajaran bagi topik nombor kompleks. Okey, jadi antara permasalahan yang telah kami kena pasti adalah pertama, kebanyakan pelajar tidak dapat menguasai ilmu matematik kerana mereka ini sukar untuk mengaplikasikannya di dalam ataupun untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Ini kerana topik nombor kompleks ini adalah amat penting sekali dan perlu dikuasai oleh pelajar dalam bidang kejuruteraan. Dan topik nombor kompleks ini juga akan diaplikasikan lagi juga dalam bidang mekanikal dan elektrik yang diambil oleh pelajar. Pelajar tidak dapat menguasai nombor kompleks dengan baik. Ini dapat dilihat dan dibuktikan menerusi keputusan peperiksaan akhir di mana kebanyakan pelajar gagal memperolehi keputusan yang baik kerana mereka kurang faham tentang tajuk nombor kompleks. Ini adalah dapatan yang dilakukan oleh Chavez pada tahun 2014. Okey, menurut Azman adalah antara punca ataupun faktor kenapa pelajar agak kurang menguasai ilmu ataupun menguasai topik nombor kompleks disebabkan oleh kaedah PNP yang masih menggunakan kaedah tradisional di mana menurut beliau pelajar kurang berminat untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran yang di mana pelajar adalah bersifat pasif dan mereka cepat berasa bosan dan mereka tidak memberi fokus dan tumpuan di dalam kelas. Oleh itu, pengajar perlulah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang bersifat kreatif
Salah satunya menurut Abdul Rahman ialah kaedah pendekatan gamifikasi, di mana pendekatan gamifikasi ini dapat mencetuskan serta meningkatkan kemahiran fikir di kalangan pelajar, serta pelajar juga dapat mempelajari teknologi komunikasi yang terkini apabila menggunakan kaedah PDP gamifikasi ini. Jadi, kajian ini adalah untuk membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi topik nombor kompleks, dan kami menggunakan model AD dalam membangunkan bahan PNP ini, di mana model AD terdiri daripada 5 fasa, iaitu analisis, design, development, implementation dan juga evaluation. Okey, kita pergi satu persatu fasa, di mana fasa analisis adalah pada mulanya kami mengenal pasti masalah, kenapa para pelajar agak sukar untuk menguasai topik nombor kompleks, dan apabila kami dapati ia disebabkan oleh kaedah PDP tradisional, maka kami mula mencadangkan ataupun mula untuk membangunkan bahan PNP yang menggunakan kaedah gamifikasi. Okey, bagaimana analisis ini dibuat adalah menerusi pelbagai kaedah, antaranya pemerhatian, di mana kami memerhatikan teknik PDP dalam kelas dan juga kami memerhatikan proses penilaian pelajar dalam kelas menggunakan kaedah tradisional. Kemudian tinjauan, temu bual, dan kami ada menemu bual beberapa orang pelajar dan kebanyakan mereka bersetuju menyatakan bahawa kebanyakannya ataupun faktor kenapa mereka kurang dapat menguasai topik nombor kompleks adalah disebabkan oleh penggunaan kaedah PDP tradisional yang lebih memfokuskan kepada guru dan ia bersifat satu hala, dan juga kami menggunakan kaedah soal selidik. Yang kedua, fasa seterusnya adalah reka bentuk, di mana seterusnya kami membangunkan storyboard, membangunkan papan cerita dan melakar draft bahan PNP ini, dan kami mereka bentuk struktur bahan PNP menggunakan pendekatan pengajaran sesuai, teori pembelajaran, jenis media dan teknologi yang akan digunakan. Okey, seterusnya kami membuat penyelidikan, iaitu bagaimana untuk membangunkan perisian, iaitu dengan merujuk kepada reka bentuk yang telah dilakukan pada fasa sebelumnya. Fasa keempat, pelaksanaan. Okey, di mana di dalam proses pelaksanaan ini kami melibatkan pakar-pakar dalam menguji ataupun menilai causeway ataupun perisian yang telah kami bangunkan, di mana sebarang respon, komen ataupun di mana pakar telah menepasti masalah, kami perbaiki dan kami menyiapkan mengikut apa yang dikatakan oleh pakar. Dan penilaian adalah bersifat formatif untuk membolehkan kami dapat menghasilkan bahan PDP yang bersesuaian dan berkualiti dan dapat mencapai kehendak pengguna sebenar, iaitu pelajar, di mana kami menggunakan pemerhatian serta ulasan pakar sebagai salah satu metod utama dalam penghasilan bahan PDP ini. Okey, ini adalah carta alih reka bentuk isi kandungan, di mana carta alih ini bermula daripada mula, dan kami kena pasti objektif, dan kami kena pasti kemudahan pengguna. Pengguna yang dimasukkan dalam kajian ini adalah para pelajar yang mempelajari topik nombor kompleks, dan kami kena pasti kandungan topik dan subtopik bagi nombor kompleks, dan kami membuat semakan maklumat isi kandungan, penyusunan maklumat, dan seterusnya kami pindahkan dan kami transferkan semua konten dan nota ke dalam bentuk gamifikasi. Ini adalah carta alih reka bentuk interaksi, di mana untuk interaksi ini pelajar apabila mereka pergi ke butang mula, mereka akan melihat skrin pengenalan, di mana skrin pengenalan akan ada 3 button, iaitu nota pembelajaran, latihan dan panduan pengguna. Nota pembelajaran akan ada 4 topik, dan kemudian pelajar akan membuat latihan, dan panduan pengguna adalah manual pengguna kepada pelajar bagaimana mereka nak menggunakan courseware gamifikasi ini. Seterusnya mereka boleh memilih button keluar ataupun tidak. Okey, ini adalah carta alih reka bentuk antarmuka, di mana interface yang digunakan adalah pertama antarmuka pengenalan, antarmuka objektif courseware dibangunkan, kemudian ada antarmuka nota pembelajaran di mana akan ada 4 topik, dan setiap topik kami akan sertakan dengan latihan, dan seterusnya pelajar boleh memilih setiap topik mengikut kepada yang mana satu mereka nak buat terlebih dahulu, dan barulah mereka boleh menamatkan bahan PNP gamifikasi ini.
Okey, ini adalah contoh reka bentuk yang telah dibangunkan di mana dalam bahan gamifikasi ini kami telah mengklasifikasikan kepada 6 elemen utama dalam reka bentuk skrin, iaitu antaranya ialah reka bentuk skrin bagi pengenalan gamifikasi, reka bentuk skrin penyampaian isi kandungan, kemudian reka bentuk skrin bagi pengenalan gamifikasi, skrin penyampaian isi kandungan, reka bentuk skrin latihan, reka bentuk skrin ujian, reka bentuk skrin manual pengguna dan reka bentuk skrin maklum balas pelajar. Okey, bagi reka bentuk skrin pengenalan ini, antara muka skrin pengenalan tujuannya adalah untuk memaparkan tajuk bagi bahan gamifikasi yang akan digunakan oleh pelajar ataupun pengguna. Di mana dalam paparan skrin pengenalan ini, kami telah memasukkan video pengenalan bagi topik nombor kompleks bagi mengukuhkan lagi pemahaman pelajar. Video ini mempunyai kombinasi warna yang kontras supaya maklumat yang hendak disampaikan dapat dilihat dengan jelas oleh pelajar. Selain itu, bagi skrin pengenalan ini, kami telah memaparkan maklumat mengenai objektif topik nombor kompleks sebagai rujukan kepada pelajar. Ini di sebelah kiri adalah contoh antara muka utama dan di sebelah kanan pula adalah antara muka skrin pengenalan. Okey, bagi reka bentuk skrin isi kandungan ini, kami telah menggunakan konsep antara muka permainan bingo untuk kaedah penyampaian bahan pengajaran yang berbentuk nota bagi setiap subtopik nombor kompleks. Okey, sebelum pelajar memulakan permainan, terdapat penerangan awal mengenai setiap subtopik yang akan mereka pelajari. Kemudian pelajar perlulah membaca dan mengikut arahan pada peraturan permainan sebelum mereka memulakan permainan pada setiap nota dan juga setiap subtopik. Di mana gamifikasi ini menyediakan panduan ringkas sebelum permainan dimulakan. Nota mengenai satu subtopik akan dipaparkan setelah pengguna menekan butang interaktif pada skrin isi kandungan ini. Penyampai ataupun pengguna ataupun pelajar akan memulakan permainan dengan menekan klik butang nombor yang mempunyai latar belakang berwarna ungu mengikut turutan nombor. Apabila pelajar menekan nombor tersebut, pelajar akan mendapat arahan supaya menekan nombor yang seterusnya untuk paparan nota. Apabila pelajar telah memahami nota ini, arahan seterusnya akan dipaparkan bagi paparan nota yang selanjutnya. Kemudian pelajar dikehendaki menekan butang bingo jika nota sesuatu subtopik ini telah pun mereka pelajari. Okey, untuk contoh skrin isi kandungan di hadapan di sebelah kiri ini adalah contoh antara muka pengenalan subtopik bagi topik 1 dan di sebelah kanan ini pula adalah antara muka peraturan permainan bagi subtopik 1. Okey, di sebelah kiri atas ini adalah contoh antara muka nota bagi subtopik 1 dan kemudian di sebelah kanan adalah antara muka pengenalan bagi subtopik 2. Dan kalau dilihat pada belah kiri di bahagian bawah ini adalah antara muka bagi nota subtopik 2 dan di sebelah kanan ini pula adalah contoh antara muka pengenalan subtopik 3 di mana untuk ini kami menggunakan ataupun menggunakan teknik gamifikasi bingo di mana ia dapat menarik minat pelajar supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan konsisten. Okey, seterusnya reka bentuk skrin latihan di mana bagi reka bentuk skrin latihan ini kami telah mengaplikasikan konsep permainan shooting spaceship di mana permainan memerlukan pengguna untuk menembak kapal angkasa yang mempunyai jawapan yang betul. Sebelum pelajar memulakan permainan, mereka diwajibkan untuk membaca peraturan terlebih dahulu dan seterusnya pelajar boleh menekan butang answer untuk memaparkan jawapan yang sebenar. Okey, kalau dilihat pada gambar rajah skrin ini adalah contoh exercise di mana mereka sini adalah manual ataupun arahan yang perlu pelajar ikuti dan ini adalah kaedah games yang menggunakan kaedah shooting spaceship. Okey, bagi reka bentuk skrin latihan yang kedua, kami menggunakan kaedah permainan The Balloon sebagaimana yang dapat dilihat dalam rajah di hadapan di mana The Balloon digunakan bagi menarik perhatian pelajar untuk menggunakan bahan gamifikasi ini. Permainan ini mempunyai dua peringkat iaitu level 1 dan level 2 di mana level 1 mempunyai soalan yang mudah manakala peringkat kedua berdasarkan soalan yang sederhana dan juga sukar. Pengguna ataupun pelajar akan memilih nombor soalan dengan menekan butang soalan yang disediakan di sebelah kiri ini. Kemudian pelajar akan mengulangi langkah yang sama sehingga tamat menjawab kesemua soalan. Pelajar boleh menyemak jawapan dengan menekan butang jawapan yang disediakan. Pada level 1, setiap soalan yang salah satu biji balon akan diterbangkan manakala pada level kedua, satu soalan yang salah
sebanyak 2 belon akan diterbangkan. Pengguna akan dikira menang jika mempunyai banyak belon yang masih berbaki. Okey, gambar raja di bawah ini adalah contoh antarmuka jawapan permainan bagi belon. Okey, seterusnya ini pula adalah antarmuka manual untuk pengguna 1, manual pengguna 2 dan seterusnya untuk user manual ketiga lah. Di mana manual fungsi untuk reka bentuk skrin manual ini adalah sebagai panduan kepada pengguna untuk menggunakan bahan gamifikasi ini. Dan dalam reka bentuk skrin manual pengguna ini, kami telah menerangkan mengenai kesemua butang navigasi dan penerangan ringkas mengenai butang menu utama yang telah digunakan di dalam gamifikasi ini. Okey, ini pula adalah reka bentuk skrin ujian di mana kalau dilihat di hadapan ini adalah contoh antara muka hadapan ujian. Ini adalah antara muka soalan ujian dan ini adalah antara muka bagi paparan soalan ujian lah. Okey, paparan reka bentuk skrin ujian ini akan menyediakan soalan ujian untuk tujuannya mengukuhkan pengetahuan pelajar hasil daripada penggunaan bahan gamifikasi ini. Di mana paparan ini mengandungi antara muka utama yang memerlukan pelajar memasukkan nama, kemudian mereka akan menekan butang click here to show the question. Di sini ada disediakan here to show the questions dan mereka akan pergi kepada menjawab soalan ujian. Pada skrin ini terdapat butang navigasi seperti home, exit, pass dan juga retry. Okey, ini pula adalah reka bentuk skrin maklum balas pelajar di mana contoh pertama ini adalah untuk maklum balas pelajar pertama dan yang kedua adalah contoh maklum balas pelajar yang kedua. Paparan ini ataupun reka bentuk skrin maklum balas adalah bertujuan dan berfungsi sebagai platform kepada pelajar untuk memberi maklum balas mengenai topik nombor kompleks yang mereka telah pun pelajari bagi sesi PDP menggunakan bahan gamifikasi ini. Okey, dalam paparan ini kami telah menyediakan butang navigasi dan juga QR code untuk kepaparan maklum balas di mana kami telah menggunakan platform Padlet sebagai medium untuk merekodkan maklum balas pelajar. Okey, hasil daripada pembangunan bahan gamifikasi ini, apa yang dapat kami simpulkan adalah kebanyakan pelajar memberikan reaksi yang lebih positif di mana mereka lebih berminat dan lebih bermotivasi dalam mempelajari topik nombor kompleks dan dapat dilihat penggunaan gamifikasi ini dapat mengelakkan rasa bosan di kalangan pelajar dan mereka boleh melakukan aktiviti permainan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dan Rawati juga turut menyatakan penggunaan bahan gamifikasi yang bersifat aktif dalam pembelajaran menyebabkan pelajar mempunyai aktiviti yang boleh mengelakkan mereka daripada bersifat bosan dan juga pasif dalam kelas. Di mana elemen permainan ini dapat mewujudkan pengalaman yang lebih menarik kepada pelajar dan dapat memperbaiki serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kreatif melalui setiap peringkat permainan iaitu level 1 dan juga level 2. Dan ia turut disokong oleh Lokman yang mengatakan penggunaan bahan berkonsep gamifikasi dapat menunjukkan maklum balas yang positif di kalangan pelajar dan mereka lebih bersemangat serta menunjukkan kesungguhan yang baik ketika membuat aktiviti dalam kelas berbanding dengan aktiviti PDP yang lebih bersifat tradisional. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.